واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita ingin melihat kepada satu lagi ayat yang agak panjang pada hari ini, pada halaman yang ke-70 surah Ali Imran, surah yang ketiga. Masih lagi kita berbincang tentang Uhud sebagai satu diskusi bagaimana group dynamics, bagaimana dinamik dan keterkaitan di dalam sesuatu pasukan, dalam keluarga kita, dalam organisasi kita. Perlu kita belajar daripada peristiwa ini kerana kita tahu bahawa dalam hidayah al-haq ini ia perlukan kerjasama dalam satu pasukan. Dan pada hari ini kita akan belajar, membaca, memahami bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Safa, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Ayat ini boleh tahan panjang kok. Satu ya. ayat je. Satu ayat setengah muka surat saja. Dan tertanya-tanya juga sebenarnya mengapa panjang sangat. Ya, tapi salah satu daripada perkara penting Allah nak beritahu tentang tentera Allah. Tentera. Ya, ketika dalam Allah nak membantu kita ni, Allah beritahu tentera Allah, dan tentera Allah ini ia mempunyai seni yang tersendiri bagaimana untuk kita hargai. Dan kalau kita boleh baca ayat ni panjang-panjang ni, insya-Allah kita dapat bersabar, belajar elok-elok, kita akan dapat menghargai lebih lagi banyak tentera Allah pada masa akan datang membantu perjuangan kita. Apakah tentera tersebut? Kita baca dahulu ataupun kita mulakan dahulu dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi ayat 154. Iaitu pada hari ini kita akan melihat pertolongan dan bantuan Allah kepada golongan yang berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bantuan inilah yang kita ingin selusuri dan kita fahami bagaimana menghargainya. Ayat 154 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita dapat sama-sama lagi menambahkan ilmu pengetahuan kita dan menambahkan ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan inilah sebaik-baik kalam, sebaik-baik kata-kata. Mudah-mudahan menjadikan hidup kita lebih baik setiap hari pada setiap hari. Kita melangkah dalam kehidupan ini dengan lebih baik kerana kita ada panduan. Kalau kita melangkah kehidupan dunia tanpa pengetahuan, kita tak tahu untuk melakukan satu perkara, sudah pasti kita akan melakukan satu perkara dengan perasaan yang serba salah, tidak yakin, tak tahu betul atau tidak. Tapi bila kita buat sesuatu kerana kita ada kemampuan, kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, kita ada sesuatu yang bernilai, yang berharga, maka sudah pasti setiap perbuatan kita itu mudah-mudahan kita menjadi Al-Quran yang bergerak dalam diri kita. Apa saja Al-Quran cakap, Quran kata begini, Quran kata begini, sunnah kata begini. Mudah-mudahan itulah kejayaan kalau kita berhidup di atas dunia ini, garis sempadan masa yang Allah berikan kepada kita untuk kita buat yang terbaik, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون
بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-154 sebagai kesinambungan daripada bagaimana Allah melakukan proses tamhiz, Ustaz, ya, proses penulinan bagi orang yang beriman. Orang beriman ini diberikan ujian demi ujian untuk membersihkannya di atas muka bumi ini agar apabila sampai di akhirat nanti kita adalah seperti emas yang tulen yang tidak perlu lagi untuk dibakar. Jadi salah satunya adalah Allah memberikan pada ayat sebelum ini 153 ghammam bi ghammin, ada kesedihan demi kesedihan, kekalahan bertimpa-timpa untuk menguatkan lagi ya kepada jati diri kita sebagai orang yang beriman. Maka bila dah ditimpa oleh kesedihan, adakah Allah biarkan sahaja? Allah menyatakan thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa, iaitu selepas daripada Allah menimpakan, selepas daripada peristiwa kesedihan itu, Allah akan berikan amanatan nu'asa. Ustaz, ya, ini dalam peristiwa Uhud dah Allah berikan keselamatan, rasa selamat, amanatan, dan keselamatan rasa selamat itu dengan peristiwa nu'as. Nu'as ini mengantuk, Ustaz. Mengantuk ni satu tentera Allah yang amat besar yang kita rasa macam ngantuk je kot. Kan? Rupanya mengantuk ini adalah satu tentera Allah yang Allah beri bantuan, sebagaimana kita maklum bahawa pada ayat 150 wa huwa khairun nasirin, kepada orang-orang yang kafir, kepada tentera musyrik Allah campakkan ar-ru'ba pada ayat 151. Tetapi bagi orang beriman, bagaimana Allah melakukan penulinan, memproses untuk dia bersih dalam perjuangan ini, bukan Allah biarkan dia begitu sahaja nak koyak, nak jatuh ke apa ke, bukan. Allah berikan dia memang ujian demi ujian, tapi lebih daripada itu Allah berikan amanatan nu'asa, ya, iaitu rasa selamat ketika mengantuk tersebut. Dan perasaan tersebut ya'sha ta'ifatan minkum, dia meliputi, dirasai oleh satu golongan daripada tentera Uhud. Itu satu kumpulan. Satu lagi wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum. Satu lagi kumpulan, Ustaz, ini kumpulan orang yang bermasalah sikit. Kerana dia ada apa yang Allah cakap ahammathum anfusuhum, iaitu mereka ini cemas kepada diri mereka sendiri. Dan mengapa mereka cemas? Yadhunnuna billah ghairal haqq. Mereka ini prasangka kepada Allah tanpa kebenaran dan mereka bersangka dengan sangkaan jahiliah. Maksudnya ialah, boleh ke Allah tolong? Boleh ke saya berjaya? Boleh ke menang? Ini apa ke benda ni? Dia ada skeptik ataupun prasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang beriman, dia kata Allah Maula, Allah yang nak tolong. Selama ni Allah dah tolong, takkan Allah tak boleh tolong? Kalau Badar Allah dah tolong, Allah boleh tolong dalam Uhud. Ini adalah naratif berbeza dua kumpulan yang bergabung dalam tentera Uhud, tentera Islam. Jadi maksudnya ialah 1,000 orang yang pergi ke Uhud itu, 300 balik, munafik dah balik dah. Tapi dalam 700 itu pun ada lagi berbaki. Pelajaran untuk kita apa? Dalam satu organisasi, dalam satu keluarga,
Kadang-kadang ada muncul orang yang perkataannya memang bagus, beriman, tapi ada juga kumpulan toksik. Sekali lagi kumpulan yang racun ini, di mana mengapa keluar perkataan racun itu, kerana dalam hatinya itu ada dhannal jahiliyah, iaitu ada prasangka-prasangka, sangkaan-sangkaan kepada Allah yang bersifat jahiliyah, yang bukan tauhid, syirik kepada Allah SWT. Dalam hidup mungkin dia kata bahawa syarikat kita ni susah kot kan, tak adanya nak dapat rezeki bukan mudah. Dia mengeluarkan perkataan-perkataan tersebut memanglah bukan mudah maksudnya, tetapi kalau dia letakkan, tapi kan Allah ada, kan Allah boleh bagi kita, selama ni Allah boleh bagi pada orang lain, takkan tak boleh bagi pada kita. Yang penting kita sabar dan bertakwa, itu formula yang telah pun diberikan Allah kepada tentera Uhud. Jadi apa perkataan mereka bila mereka bersangka dengan sangkaan jahiliyah itu? Mereka menyatakan yaqulun hallana minal amri min syai'. Dia bila dah mula ada sangkaan jahiliyah itu, mereka ada bagi kata dua, Ustaz. Beri kata dua, kata tiga, kata empat dalam berjuang ini amat bahaya. Mengapa bahaya? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 154 sebagai satu respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Allah membantu kepada tentera-tentera Islam dalam perang Uhud yang di mana dalam kumpulan 700 orang itu masih lagi ada percampuran dua taifah, dua kumpulan yang berbeza. Satu kumpulan adalah kumpulan mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana mereka diberikan amanatan nu'asa, iaitu diberikan keselamatan, rasa selamat. Dan bagaimanakah rasa selamat itu? Kerana mereka masih lagi gentar, masih lagi sebagai manusia biasa Ustaz ya, masih lagi rasa takut dan sebagainya. Allah campakkan, berikan nu'as. Nu'as ini adalah dia mengantuk, tapi bukan mengantuk yang panjang. Dia ada nu'as dan juga dalam surah ayat kursi ada sinatun wala naum kan. Sinah tu juga adalah mengantuk, tapi mengantuk yang deep, yang mendalam. Nu'as ini ialah mengantuk yang peringkat awal tu Ustaz. Yang peringkat sekejap kadang-kadang dalam kelas tu kan, yang kadang-kadang kita selalu kita rasa macam dah berapa lama saya tertidur. Apa ni? Kadang-kadang ada khutbah lah. Oh, dalam khutbah itu lebih tepat lebih contoh kurang kan. kan. Tapi bila imam doa angkat tangan. Dah angkat tangan dah Sedar. ya. Jadi itu adalah salah satu tentera Allah, tapi tak tahulah untuk membawa amanatan ataupun datang daripada syaitan ke, wallahu alam. Tapi dalam hal perang Uhud ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan kegentaran ataupun ghamman bi ghammin yang ada pada tentera Islam itu, mereka tidak makin stres Ustaz. Bila tentera makin stres, dia makin akan menyebabkan makin melemah lagi dalam diri mereka. Ini satu kumpulan. Satu lagi kumpulan mereka yang memang banyak cakap lah Ustaz. Dia tak boleh tidur, ahammathum anfusuhum, dalam masa yang sama mereka berprasangka negatif kepada Allah. Dan bagaimanakah kesannya? Mereka mula bercakap Ustaz. Mula bising lah. Yang satu kumpulan ni dia tidur je, relax saja. Satu lagi yaqulun hallana minal amri min syai'. Mari sama-sama kita baca di bahagian tengah ini, yaqulun, sehingga kepada madaji'ihim, untuk kita sama-sama memahami psikologi dalam berjuang. Jangan banyak sangat prasangka negatif Ustaz ya. Pasal bila prasangka negatif, dia akan membawa kepada membuat pilihan. Bila buat pilihan saja, nak teruskan ke tak nak, itu bermulalah kelemahan dan juga mundur dalam perjuangan. Kita baca di bahagian tengah ini, yaqulun hallana minal amr, sehingga madaji'ihim bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada pertengahan ayat 154 hingga ke hujung untuk kita memahami satu kumpulan yang tidak aman Ustaz ya, yang tidak kuat ini,
tidak beriman ini, bagaimana mereka ini cemas, ya, cemas dan mereka bersangka negatif kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesannya mereka mengeluarkan perkataan halana minal amri min syai', ya, kami ini tak boleh ke membuat ataupun memberi cadangan sedikit. Dia mula dah bercakap, ya, bercakap kepada Nabi. Jadi Nabi menyatakan, diajarkan kepada Nabi, qul innal amra kullahu lillah. Segala urusan ini, decision making, keputusan ini semuanya milik Allah. Allah kata go, ya, tak boleh pula nak kata boleh tak kalau kita nak buat begini kan. Dia tidak boleh membuat pilihan. Kerana apa? Kerana sudah pun dinyatakan kita perlu berjuang. Dan bila mereka mula bercakap, boleh tak kita buat bagi cadangan lain, Allah menyatakan mereka cakap begitu, yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, iaitu mereka menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka, apa yang tidak mereka perlihatkan kepadamu. Sebenarnya dia sedang sembunyikan sesuatu, Ustaz, ya. Apakah yang mereka sembunyikan? Sambungannya lagi, yaqulun law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Itulah dia punya yang dia sedang sembunyikan. Kalaulah kami ni boleh beri cadangan dalam urusan ini, tentu kami ni takkan terbunuh di tempat ini. Sebenarnya takut, pengecut sebenarnya kan, tapi dia tak nak cakap dia pengecut. Dia cakap dulu, saya sebenarnya nak bagi cadangan ni kan. Boleh tak saya nak bagi cadangan? Itu adalah bibit-bibit dalam sesuatu syarikat ke organisasi ke, ketika sudah jelas apa yang perlu dibuat, tak payahlah bagi cadangan lain dah. Jalan dulu, lepas tu bagilah maklum balas untuk memajukan lagi apa yang perlu dibuat. Kerana bila belum buat lagi dah bagi cadangan lain, Ustaz, ya, dah pilih, dah mesyuarat, lepas tu nak mesyuarat lagi, kemudian bagi lagi pilihan demi pilihan. Dia satu penyakit namanya analysis paralysis. Dia lumpuh dalam membuat analisa. Pasal banyak sangat pilihan kan, dia sama ada analysis paralysis ataupun istilahnya choice paralysis. Pasal banyak sangat pilihan. Contohnya tuan-tuan nak baca Quran pukul 12 ke, pukul 3 ke, pukul 6 ke, pukul 8 ke, pukul 10 malam. Bila tu? Pukul 12 kan. Tapi kalau kita kata Quran time pukul 12, kan? Maka kita dah tak ada pilihan dah, kita tengok saja. Itu sebabnya mengapa kalau dekat YouTube ke kat Facebook ada yang kata saya tak tengok pukul 12 tengah hari, saya tak tengok pukul 3, saya tengok masa saya lapang nanti dekat YouTube, dekat Facebook. Tak tengok-tengok saja. Tak tengok-tengok. Pasal apa? Pasal terlampau banyak pilihan, dan bila banyak pilihan, satu hari dah tertinggal, 2 hari dah tertinggal, akhirnya dia tinggal terus, kecuali kuatkan balik pada diri bahawa okey, satu pilihan. Bermula hari ini saya akan tengok pukul 9 malam contohnya. Jadi bukalah YouTube, ataupun kalau pukul 12 buka TV untuk sama-sama bertadabbur dalam My Quran Time. Jadi cara membuat pilihan ini yang disampaikan di sini. Jadi diberikan lagi hujah daripada Allah kepada orang yang suka bagi alasan, ya, Ustaz, ya. Kata dalam ayat ini iaitu apa? Qul law kuntum fi buyutikum, ya, kalaulah kamu itu berada di rumah, labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl. Ada dia digambarkan seperti al-qatl ini, seperti satu orang, Ustaz, ya. Kematian ini adalah seperti satu orang yang dia, kalau kita kat rumah pun, dia akan datang masuk ke dalam rumah, dan kamu sepatutnya mati pada pukul 2.30 contohnya. Pom. Walaupun ila madaji'ihim. Allah menggunakan perkataan kepada tempat rehat kamu ataupun katil kamu. Dalam Al-Quran ada perkataan madaji' ni satu, tempat rehat, tempat tidur kita, tapi satu lagi sarir. Sarir itu katil kita. Apa bezanya? Sarir ini daripada perkataan sarir ada kaitan dengan sesuatu tempat yang kita happy, Ustaz. Tidur yang happy. Tapi madaji' ini dia tempat yang keluh kesah, ya. Maksudnya mereka ini sebenarnya walaupun duduk dekat rumah, mereka masih lagi dalam keadaan keluh kesah, ya, tak boleh tidur nyaman pun, dan bila datanglah malaikat maut, dia tetap juga akan sampai, tak payah pergi perang pun mati juga. Jadi jawapan ini untuk menangkis kepada kalau kita balik rumah ni lagi selamat kot banding dengan kita dekat medan perang. Ini sebenarnya diselesaikan dengan perkataan ini, dan ini membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini kita saksikan bersama, iaitu ya'sha ta'ifatan minkum,
Ya, kita beri perhatian pada perkataan yaghsha daripada perkataan ghasya, meliputi ataupun menutupi. 29 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Ibrahim, surah An-Nur, surah Ad-Dukhan. Dan bila nu'as ini meliputi kepada mereka, apakah yang berlaku? Ada sahabat saatnya dia pegang, dia berdiri, dia pegang pedang terjatuh. Ya, beberapa kali terjatuh. Kalau waktu belajar tu dia pen tu jatuh beberapa kali. Kan? Itu tandanya sudah diberikan nu'as, dan bagi para sahabat ini adalah tentera nikmat besar daripada Allah untuk memastikan mereka tidak stres. Bila tidak stres, mereka sedar sebenarnya segar, kita ada Allah, go berjuang ke hadapan. Dan inilah juga kepada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, dalam kita kadang-kadang bimbang saat ni kan, macam-macam masalah, kadang-kadang kita dapat tidur sekejap, nap di istilahnya power nap kan, pada waktu siang atau pada waktu malam boleh tidur. Sebenarnya itu nikmat yang besar agar kita ada break kepada masalah kita dan teruskan kehidupan, kerana kita tahu bahawa ini nikmat besar, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sebentar, berehat sebentar, kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Apron will be blessed indeed with silk robes and rivers to feed, resting in the grandest of homes, drinking the smoothest salsabila. Majahina warzuqna tilawatahu. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton terus setia istiqamah dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak.
InsyaAllah kita beri pada Ustaz Farihat sekejap untuk meneruskan lagi tadabbur pada ayat beberapa baris tadi, dan kita nak melihat kupasan dari sudut ilmu tajwid, kaedah-kaedah pembacaan yang betul, disiplin-disiplin dalam pembacaan tilawatil Quran. Baik, kita lihat dahulu paparan kita. Menyempurnakan gunnah dalam ayat ini dan memperkemaskan sebutan perkataan yaghsha. Okey. Kita fokus pada satu baris yang pertama, satu baris ataupun satu baris lebih sikit tu. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Sampai minkum. Ada berapa banyak gunnah dekat situ? Berapa banyak gunnah kat situ kan? Pertama sekali, thumma. Yang kedua, anzala. Yang ketiga, alaikum. 4, mim. 5, gham. 6, amanatan. 7, nu'asai. Yaghsha ta'ifatan. 8. 9 minkum. Ada 9 dengung. Okey. Kalau kita dengung sebanyak 2 harakat pun, dah jadi berapa belas dah? 18 harakat dah kat situ. Kan? Walaupun ayat ni nampak pendek sebaris je, kan? Tapi oleh kerana dengung yang banyak, dia punya nilai dia kadang-kadang sampai 2 baris. Struktur ayat tu hanya sebaris je. Tapi campur dengung dengan mat dan sebagainya, ada pula satu mat wajib kat situ kan? Yaghsha ta'ifah. Okey. Walaupun apa saja nama dia gunnah, kita kena sempurnakanlah. Okey. Kalau nak sebut sepanjang masa pula. Okey, yang penting kita tahu itu gunnah. Okey, mim bersabdu. Thumma, kemudian nun bertemu dengan zai ikhfa. Anzala. Tadi thumma. Terus tutup mulut, masuk hidung terus. Kemudian anzala, sembunyikan nun tu di sisi huruf ikhfa. Alaikum, ada idgham pula, mim masuk dalam mim. Mim, nun bertemu dengan ba. Dua-dua tu, okey, dengung. Al-gham, tutup mulut juga. Amanatan, idgham. Ma'al gunnah. Amanatan, nu'asa. Nu'asai, juga idgham, ma'al gunnah. Ta'ifatam, juga idgham, ma'al gunnah. Minkum, last kali tu nun bertemu dengan kaf, hukumnya ikhfa hakiki. Okay. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. 1, 2 mula. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. 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 Okey. Bila suara banyak dengung, sudah pasti suara kita pun bunyi berdengung lah. Kan? Berdengung, dan suara tadi tu banyak berlaku di khayshum, di rongga hidung kita. Dan rongga hidung bila masuk, dia tak bunyi kuat. Dia tak bunyi seperti ya, macam huruf mat tu. Kan? Ya, lain. Tapi dia tak bunyi kuat. Kataupun bunyi gempa macam tu, dia hanya bunyi masuk di hidung. Ankum,
Amanatan. Itulah suara gunnah. Tapi kalau dia bunyi itu tak tepat. Dia tak boleh, suara gunnah tak boleh macam tu. Amanatanu. Tak masuk. Amanatan. Itu suara gunnah begitu. Walaupun suara kita tinggi, kita mula tinggi ataupun rendah, suara gunnah berlaku pada rongga hidung. Mengikut hukum masing-masing lah. Kalau mim bersabdu, cara mim. Nun ikhfa, cara ikhfa. Idgham, cara idgham. Iqlab, cara iqlab. Tapi kesemuanya gunnah kadarnya sama. Okey. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Dia punya taming. Itu je bunyinya. Gunnah. Tak boleh. Minkum. Tak boleh. Ming. Okey. Amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Amanatan nu'asan yaghsha Okey, yang kedua kalimah yaghsha. Yaghsha, kalimah yaghsha juga beberapa kali kita jumpa ataupun nak memelihara, menjaga huruf ghain yang mati tu supaya yang pertama tak tukar kepada kha. Yaghsha. Ada juga sebahagian tak jumpa ghain. Sebab ghain dengan kha tu sama sekali. Tempat sama sekali. Ghain dan kha berada di hujung halqum. Adnal halq. Hujung halqum. Ghain dan kha. Yang ghain ada titik juga, kha ada titik juga. Ni jasa para ulama. Dia letak titik bukan sahaja tu. Ba titik bawah, ta titik atas, sa titik 3, ha jim ha kha titik tengah, ha tak ada titik, kha titik atas. Bila kita susun dalam makhraj pula, kenapa ain ada titik, tak ada titik, ghain ada titik. Susun dalam makhraj, kha dengan ghain ni duduk di hujung halqum sekali tempat. Kalaulah ghain tu tak ada titik, mungkin nak hafal payah sikit. Sekarang nak hafal senang lah. Kha hujung halqum. Ghain kena ain hujung halqum. Ghain lebih kurang je. Tapi ejaannya kha ada titik, ghain pun ada titik. Memang sekali elok duduk sekali. Ni para ulama jasa dia letak titik dan sebagainya supaya kita mudah hafal dan ingat dan tahu cara baca. Ni kita kata apa? Bagaimana keikhlasan mereka sampai hari ini kita semua dapat menghafal huruf-hurufnya. Okey. Yang pertama, ghain mati seperti mana kita baca maghdu ghairil maghdu. Jangan gesil kuat sangat ghain tu. Dia akan menjadi kha. Okey. Okey. Semalam saya sebut huruf-huruf angin. Dalam himpunan kata fahathahu syakhsun sakat. Ada tak huruf kha dalam tu? Fahathahu syakhsun sakat. Ada tak? Cuba dengar betul-betul. Fahathahu syakhsun sakat. Ada tak kha dalam? Ada. Maknanya kha ni huruf berangin. Hamas. Ghain ada tak ghain dalam tu? Sekali kita sebut. Ghain. Fahathahu syakhsun sakat. Ada tak ghain? Tak ada. Maknanya ghain dengan kha, okey, makhraj sekali, tapi kha ada angin. Suara ada lah. Angin pun ada kha. Ghain suara je. Mau. Yaghsha.
Tapi kenapa yang tak jumpa rain tak jumpa rain dia pergi kha? Sebab dia keluar sekali angin. Sepatutnya suara je. Yaghsha ghairil maghdu. Jangan ghairil magh. Ada sebahagian tu dia menyebut dua. Antara rain dan kha. Bunyi rain separuh, bunyi kha separuh. Ghairil magh. Ada sikit kha. Sebab dia dah pergi lebih. Lebih dia pergi. Maka sebut nu'asan yaghsha nu'asan yaghsha biar bunyi begitu. Jangan terlebih. Sebab sekali angin. Terlebih kita geserkan dia akan pergi kha. Dan yang kedua, ambil masa sikit lagi, jangan tukar rain kepada ain. Ya'sha. Ejaan sama, rain dengan ain. Titik je ada. Ya'sha. Okey? Okey, jaga perhatikan gunnah dan kalimah. Yaghsha ataupun bahasa mudahnya, rain bila mati, hati-hati. Supaya betul-betul rain, bukan kha, bukan ain. Wallahu alam. Kita berehat seketika kembali selepas ini. My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz Hussaini tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottsicher. Ignaz Gottsicher ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada tim barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah, maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Alhamdulillah kita sama-sama melihat kepada ayat 154 untuk Allah membongkar kepada bagaimanakah komposisi kepada pasukan tentera Uhud. 700 orang tersebut bukanlah semuanya itu mempunyai keimanan yang benar-benar. Allah berikan dua kumpulan, satu kumpulan yang benar-benar yakin kepada pertolongan daripada Allah, maka Allah memberikan amanatan nu'asa, iaitu satu tentera Allah yang bernama mengantuk, sehingga mereka dapat menguruskan kegelisahan yang ada itu untuk membina stamina berjuang ke hadapan. Tetapi satu lagi kumpulan adalah kumpulan yang diserahkan Allah
Allah urusannya kepada mereka, dan perkara inilah yang perlu kita beri perhatian dalam hidup Ustaz ya. Maksudnya kita tidak mahu kalau urusan kita ni kita fikir sendiri. Kalau kita fikir sendiri, memang kita ni akan ada perasaan ahammathum, iaitu rasa cemas, rasa betul ke ekonomi okey, ya, ada ke gaji saya, ada ke makan saya, sihat ke saya, semuanya kita mempunyai pilihan dan mengira-ngira risiko. Tetapi kalau kita kira semua perkara pun, bukan kita tahu semua perkara pun. Ya, Allah dah beritahu sebelum ini, wallahu khabirum bima ta'malun pada ayat yang ke-153, sehingga kan orang Islam yang beriman dia serahkan pada Allah yang amat mengetahui, kami buat tugas kami. Ya, fokus kepada tugas kami, jangan banyak tanya kecuali ianya berkaitan dengan tugas kami. Tetapi bagi orang-orang yang munafik dalam tentera umat Islam itu, mereka ada yang menyatakan bahawa betul ke Tuhan akan memberi kemenangan. Kalau kita tak duduk dekat sini, sepatutnya mungkin kita selamatlah. Ma qutilna hahuna, kami ini tidak akan terbunuh. Maka di hujung ini Allah memberikan kepada kita apakah sebab Allah memberikan ujian dalam satu pasukan. Ini bukan kita bercakap tentang tentera musyrik dan orang Islam. Dalam pasukan Islam itu sendiri pun ada dua kumpulan yang berbeza. Kita baca di hujung ini, waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi sehingga ke hujung ayat. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, kita baca di hujung ayat pada waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, penghujung ayat 154. Auzubillahi minasyaitanir waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum Surah Al-Azim ayat yang ke-154 di bahagian hujung itu Allah menjelaskan, Allah melakukan demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia itu sendiri. Jadi ini adalah kesimpulan mengapa Allah memberikan ujian demi ujian Ustaz ya. Ghamman bi ghammin, kemudian Allah bagikan mengantuk, dan satu lagi kumpulan tak mengantuk. Ya, tak mengantuk ini sebenarnya mereka ini diserahkan urusan mereka dan mereka pun cemas dari masa ke semasa dan mula untuk bercakap sana bercakap sini dan menyatakan bahawa mereka menggunakan perkataan ma qutilna hahuna, ya, perkataannya kami tidak akan terbunuh di sini jika kami boleh memberikan cadangan. Jadi mereka ini adalah orang yang dah terlepas daripada 300 yang nak lari daripada medan perang tu, dia segan kan, dia seganlah saya dah masuk tentera, kita masuk je lah kan, dah nak berjuang. Tapi bila mereka dalam kumpulan itu pun masih lagi mereka tidak on up, ya, mereka ni tidak benar-benar merasai bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang ada, mereka terpaksa je lah. Jadi bila orang rasa terpaksa buat bukan kerana Allah, ya, bukan kerana iman itu, dia mula bercakap-cakap, kalau boleh kan. Dan lepas tu mereka kata kalau boleh, kalau kita boleh bagi cadangan, kita takkan takkan terbunuh. Nak menceritakan bahawa kalau ada masalah, mereka tak nak bertanggungjawab, Ustaz. Ini satu cabaran dalam satu kumpulan. Bila yang cantik-cantik, mereka nak. Ghanimah, menang, yang ini mereka nak. Tetapi kalau yang tak cantik, tak jadi, ada masalah, ini bukan sepatutnya dengar cadangan kami. Tak adalah kita terbunuh, kalah dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita bersama dalam satu organisasi, satu pasukan, kalau ada sesuatu yang tak cantik, tak jadi itu, kita janganlah keluarkan perkataan, ini sebenarnya kalau saya buat, bagi ikut cadangan saya, mesti tak jadi. Jangan keluarkan perkataan tersebut. Kerana apa? Itu melambangkan apa? Allah cakap, وَلِيَبْتَلِيَ ma fi sudurikum. Sebenarnya Allah sedang menguji hati mereka. Sudur ini lapisan pertama dalam hati kita, di mana Allah menguji. Di sini adalah tempat syaitan was-waskan dan juga tempat boleh juga daripada ilham daripada Allah. Sudur.
Ya. Jadi bagi orang beriman, Allah berikan ilham untuk dia memilih percaya pada Tuhan, Allah akan bantu, ada masalah, wansurna 'alal qaumil kafirin. Terus berdoa. Tetapi bagi orang yang diwaswaskan oleh syaitan seperti golongan munafik, dia akan cakap apa? Bahawa tak ada, kalau ikut pendapat kami ni tak ada jadi masalah-masalah ini. Jadi bila kita baca ayat ini Ustaz ya, ini menyebabkan kita pun kena berjaga-jaga kan. Dalam kehidupan kita kadang-kadang ada orang yang dia bab-bab okey, dia kata itu dia punya projek. Kalau katakan ada masalah, dia kalau boleh nak cuci tangan. Nombor satu. Yang kedua, Allah bongkarkan perkara ini waliyumahhisa ma fi qulubikum, iaitu Allah nak membersihkan apa yang ada pada hati kamu. Jadi pertama sudur, lapisan nombor satu, qulub, lapisan nombor dua. Lapisan nombor dua ini perlu dibersihkan, ya, ditulinkan kerana apa? Qalb ini dia sentiasa berbolak-balik Ustaz. Dia sentiasa berbolak-balik, ada musim, ada mood, dan bila ianya ditulinkan, kesannya apa? Dia tidak mudah berbolak-balik. Dia berbolak-balik pun dia masih lagi tulen dalam perjuangan. Ketika okey, bersemangat, dia berjuang. Ketika dia down, tak bersemangat, dia terus berjuang. Dia tidak akan keluar daripada medan perjuangan, dan ini adalah prosesnya, iaitu apa? Apabila Allah berikan ghamman bi ghammin, ujian demi ujian, untuk akhirnya kita sedar bahawa Allah dia yang layak untuk menguji, Allah juga layak untuk memberi bantuan kepada saya. Wallahu alimun bizati sudur, iaitu Allah ini amat mengetahui apa yang ada pada lapisan nombor satu hati kita semua. Ya, sama ada kita ni cakap kerana nak bawa pada diri kita, ataupun kita cakap sebenarnya ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ayat 154 ini Ustaz, dia deep sangat, ya. Dia macam, kalau siapa faham ayat ini, kalau dalam satu meeting tu, kalau kita cakap ada macam mana projek kita, tak percayalah bos. Sebenarnya saya dah beritahu pada staff saya semuanya buat gini, tapi diorang ni tak ikut. Diorang degil. Kalau ikut cakap saya, kita tahu dah bahawa orang ini ada penyakit yang tersendiri dan perlu diubati dengan kaedah yang kita akan lihat lagi pada episod-episod yang akan datang. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama ialah positif dan berbaik sangka dengan segala bentuk bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan waktu tidur untuk capai ketenangan dan kedamaian jiwa, kerana itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jauhi buruk sangka dan membuat andaian yang salah dalam kehidupan, apatah lagi dalam perjuangan, kerana ia akan menyebabkan kotor bagi sudur, lapisan nombor satu, qulub, lapisan nombor dua dalam hati kita, dan ini akan mengganggu kepada pasukan yang sedang berjuang. Kita berdoa pada Allah SWT, kita diberikan hidayah pada diri, keluarga dan organisasi kita berdasarkan permata hidayah daripada Al-Quran. Bersama Zatir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah daripada sifat munafik ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah segala amalan kami daripada sifat riya ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang ikhlas ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang suci bersih ya Allah, sentiasa ikhlas mencari ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah pada kami sifat-sifat mazmumah, penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan hari akhirat ya Allah. Muliakanlah kami dengan Al-Quran, rahmatilah kami dengan Al-Quran, abda dan akhlakkanlah kami dengan Al-Quran. Sucikanlah hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Moga-moga Allah menguatkan diri kita, ahli keluarga kita bersama pasukan kita dengan panduan hidayah daripada Al-Quran. Dan sudah tentunya panduan ini kita perlu sebarkan. Tuan-tuan dijemput untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, menyumbang dan mencadangkan idea, meluaskan dalam jaringan tuan-tuan bagaimana lagi isi daripada perbincangan ayat Al-Quran ini dapat kita sebarkan, dapat kita wacanakan, dapat kita cadangkan kepada sistem persekolahan, kepada human resource, agar ianya menjadi panduan dalam perjuangan setiap hari kita insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi pada ayat-ayat akan datang untuk melihat bagaimana lagi Allah memberikan terapi, menguruskan diri agar hati ini terus bersama Ilahi. Dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah.
أطراف النهار واجعله لنا هجتين